Okay, so kita tahu yang ada dua gen, mutasi mutasi gen dengan mutasi kromosom. Okay, tadi saya ada cerita mungkin tak jelas kan. Okay, gen tu maksudnya saya ulang balik. Gen tu berlaku dekat sini yang kod-kod TAGC, TAGC semua ni. Kod ni dipadam ataupun ditukar ataupun diganti dengan benda baru. Ditukar ganti baru samalah. Okay, kita ganti. So bila tukar je berlaku je terubah suai genetik. Okay. Satu lagi adalah mutasi kromosom. Maksudnya mutasi kromosom ni biasa dekat manusia 46. Jadi 45 ataupun 47. Basically dia takkan sampai 44 lah, sebab manusia kalau 44 tu katakan let's say dalam rahim memang dah gugur lah 44. Okay. So itu kita macam mutasi hari tu kan. Dua ni. Okay, make sure kena tahu dekat soalan essay suka tanya. Okay, mutasi gen, contoh penyakit dia adalah buta warna, albinism ataupun hemofilia. Maksudnya dia luka, darah dia tak beku. Darah dia tak stop. So bahayalah. Dia bahaya kalau katakan ada accident ataupun small cuts. Contoh macam terluka, darah dia non-stop, macam kena gigit dengan kena hisap darah dia pacat. Kan kalau gigit pacat kan dia dah tak stop kan, lambat kan stop. So macam tu jugalah hemofilia ni. Dan kalau mutasi kromosom contohnya macam Down syndrome atau syndrome Down ni, atau nama lain dia trisonomy 21, kromosom dia 47, terlebih 1. Kalau macam syndrome Klinefelter ni, dia terlebih 1 kromosom. Jadi kromosom dia 47. Okay. Dan last sekali adalah syndrome Turner. Maksudnya dia kehilangan 1 kromosom. Maksudnya kromosom seks lah. Biasakan perempuan XX ataupun lelaki XY. Dan sekarang ni dia akan jadi XO. O tu maksud hilang. Dia at least XX atau XY jadi XO. Hilang 1. So dia ni lelaki perempuan. So kalau dia tak ada Y je, automatik dia akan jadi perempuan. Tapi dia perempuan yang tak sempurna lah. Tak ada ovari. So memang tak ada ovari. Dia tak ada hormon Dia tak ada hormon apa nama ni, lupa dah. Estrogen, hormon estrogen tak ada. So dia tak boleh jadi macam dia tak akan datang haid dan macam biasalah. So dia memang mandul lah, tak boleh dapat anak. Okay, ni hasil ni gambar-gambar dia. Okay. So ni faktor-faktor, hari tu kita belajar faktor-faktor menyebabkan mutasi. Ni ada 6. Sebelum jadi dah tak tahu sebab apa sebelum jadi. Dan kehamilan pada usia yang lewat. Karsinogen ni maksudnya bahan yang menyebabkan kanser. Contohnya benda-benda yang apa-apa kanser. Contohnya makan red meat, daging. Daging pun sebenarnya kalau katakan awak masak daging tu terlalu temperature yang sangat tinggi, contohnya awak bakar kan. So bila bakar dia boleh bertukar pada karsinogen lah. Karsinogen tu maksudnya dia boleh menyebabkan kanser. Satulah kalau awak masak daging-daging sate kan, dia letak rempah ratus. Rempah ratus tu adalah bagus untuk hilangkan balik ataupun untuk macam balancekan balik karsinogen ni. Lebih kurang tu lah. Itu nanti awak nak belajar tu tajuk apa? Tajuk 9 kot saya rasa. Tajuk 9 pasal antioksidan dan sebagainya. Itu kita akan ajar detail lah. Okey, ultra ungu, sinaran X dengan sinaran radioaktif. Especially kalau radioaktif ni adalah katakan kalau awak bekerja dekat agensi-agensi nuklear, especially kalau orang tu mengandung, lepas tu kerja dekat sinaran radioaktif ataupun dekat agensi nuklear, memang terdedah dengan bahan-bahan radioaktif. Tak kisah lelaki ke perempuan, dia memang bahayalah. So kita orang, siapa yang kerja dekat bahagian radioaktif ataupun agensi nuklear ni, dia kena buat check up every 6 months. Setiap 6 bulan kena buat check up. Dan dia orang kena ada rotate lah. Dan memang tak boleh katakan perempuan tu pregnant. Once dia sahkan pregnant ataupun hamil ataupun mengandung, so dia tak boleh bekerja dekat unit tu. Dia kena dipindahkan tempat lain lah. Okay. So hari ni kita belajar pasal tentang penyakit gangguan gen. Hari tu saya dah cerita sikit kan mekanisme dia kan. So hari ni kita ulang balik. Contohnya ada penyakit gen adalah hemofilia, buta warna dengan satu lagi apa? Albinism. Okey, contoh dia lah hemofilia, kegagalan pembekuan darah dalam luka. Maksudnya kalau luka sikit,
dia darah tak boleh beku dan darah dia akan terkeluar je lah. So dia boleh meninggal disebabkan kehilangan darah yang banyak. Okay, so contohnya hemofilia, allele dia adalah resesif. Dia resesif, maksudnya dia tak boleh, dia bukan dominan. Kalau dia dominan habislah. Kalau dominan habis. Habislah dunia ni penuh dengan orang hemofilia. So kahwin je, anak-anak semua dapat hemofilia sebab dia dominan. Tapi disebabkan rahmat Allah tu dijadikan penyakit ni adalah resesif. Maksudnya dia susah sikit lah nak tunjuk diri dia. Tapi dia bahaya sebab dia pembawa, dia senyap. So tapi sekarang ni kan kita ada teknologi yang advance, yang kita sebelum kahwin tu kita boleh check sama ada orang tu ada genetik pembawa hemofilia ke, thalassemia ke dan sebagainya. So kat situ kita boleh check. Okay, so allele resesif yang membawa penyakit hemofilia terdapat pada kromosom X sahaja. Dia bukan dekat autosom. Autosom yang mana saya cakap tadi? 1 hingga 22 kan? 1 hingga 22 autosom. Okay. Yang ke-23 ni adalah kromosom seks. Dia dekat kromosom seks tu. Genetik dia kat situ. Okay, satu lagi kata, hemofilia terdapat pada genetik, terdapat pada kromosom X saja. Okay, dia tak akan jumpa dekat autosom 1, 2, 3, 4 semua sampai tak ada. Dekat kromosom seks, kat tu X. So, traits kegagalan pembukaan darah ialah genetik terangkai seks. Kita panggil dalam bahasa Inggeris adalah sex-linked disease. Maksudnya, penyakit ni dia affect ataupun dia akan menyebabkan jantina punya penyakit. Sebab itulah orang kata hemofilia ke ataupun especially hemofilia dengan buta warna, dia akan affect lelaki berbanding dengan perempuan. Satu dia kata kegagalan pembukaan darah ni adalah terangkai seks. Maksudnya mengikut jantina. So memang kalau awak nampak kan, kebanyakan, bukan selalunya, kebanyakan penyakit hemofilia ni ataupun kegagalan pembukaan darah ni dan juga buta warna ni kebanyakan lelaki, tak perempuan. Sebab apa lelaki? Nanti kita buat mekanisme pewarisan. Okey, jika tiada allele resesif pada X kromosom, maka tiadalah penyakit tu. So that's why lah saya cakap tadi, rahmat Allah dijadikan penyakit ni resesif. Dia bukan dominan. Kalau dominan habislah. Dominan ni laki perempuan kenalah. Tapi memang kalau yang ni memang laki asal kena. So ni gambar dia, darah mengalir je, tak berhenti. So kalau dia accident ni memang kena, kita biasanya kalau hemofilia ni kita ada kad tau, kad. Orang yang ada hemofilia yang betul-betul major hemofilia ni, kita ada kad dekat dalam dompet dia. Bila orang accident je kita nampak, oh dia ni hemofilia. So kita tahu terus. Doktor kat situ akan suntik dia dengan satu faktor lah. Kita panggil faktor pembeku darah tu kita cocok supaya darah dia boleh beku dengan sendiri dia. Okay, so ini pewarisan mekanisme pewarisan gangguan gen. Okay, macam biasanya awak guna tadi yang biasa awak guna macam ni kan. Sebelum kita belajar macam ni kan. Ini untuk jantina pula. Jantina XY. Kalau yang macam pokok tadi macam ni, pokok T kecil besar. Okay. Ingat yang kita buat ni adalah monohybrid, iaitu kita tengok satu genetik je, tak tengok. Kalau tengok dua genetik kita namakan sebagai dihybrid, which is bukan awak punya syllabus. Awak punya syllabus adalah monohybrid, macam satu je genetik kita tengok. Kalau tinggi, warna mata je. Tak boleh tengok warna mata dan tinggi. Itu lah. Okay, so macam ni. Ni nak tengok jantina. Jantina je lah. Satu je nak tahu. Okay. So kita tengok pada gangguan gen punya pewarisan mekanisme dia. Okay, awak tengok ni. Okay, ni hemofilia. Hemofilia adalah resesif. So aku tahu. So okay, bapa, mak. Bapa dia normal. So bapa dia normal, awak tulis X, Y. Okay, kalau mak dia adalah pembawa. Pembawa ni awak kena faham. Pembawa ni dia tak dapat. Sorry, tercabut pula mic. Tak, jatuh. Okay. Okay, so maksudnya mak dia pembawa. Pembawa tu maksudnya mak dia tak sakit. Tak ada hemofilia tu. Luka je, elok je. Tetapi dia membawa genetik tu kepada anak dia. Satu kita panggil sebagai pembawa hemofilia.
Walaupun mak dia tak sakit, tapi dia bawa penyakit genetik tu. So awak tulislah XR kecil. Okay. Kalau awak nak buat macam ni boleh, saya biasa macam ni. Saya buat macam ni. Awak tulis petunjuk lah. XR, yang ini adalah dominant. Kalau XR kecil adalah recessive. Macam ni dia ada hemofilia lah. Ini tak ada hemofilia. So kalau kat buku teks macam ni, awak ikutlah buku teks. Okay, so dia tulis kalau dia tak ada apa-apa tu maksudnya dia dominan lah. So dominan ni orang nampak tak R kecil kat sini. Maksudnya dia membawa. So awak buat macam-macam persenjawaan cross awak dapat XX, XY, XX ada R dengan XRY. Okey, awak nampak kat sini kan? Genotip anak dia ialah dalam tu kan? Okey, yang ni normal. Tak ada R kecil. Yang ini pun tak ada R kecil. Normal. Yang ini ada R kecil tetapi nampak tak ada X kosong kat sini. X kosong ni maksudnya ada R besar tu, R besar lah. Sekarang macam ni. R besar, R besar, R besar. So penyakit hemofilia ni adalah recessive. So yang ni tak ada. R besar ni adalah normal. R besar normal. Yang ini R besar, R kecil. Tetapi sebabkan dia recessive, dia tak ada penyakit tu, tapi dia membawa genetik tu. Tapi dia perempuan lah. Okay, ni perempuan. Ni lelaki, perempuan. Okay, so yang nampak tak ada lelaki dia ni, SR kecil Y. Nampak tak? Kenapa kat sini menunjukkan kenapa lelaki dia senang dapat penyakit hemofilia ataupun penyakit buta warna sebabkan ada Y di sini ganggu. Nampak tak? Bila Y ni tak ada, Y dia tak akan ambil. Y, saya cakap itu, Y dia kan kecil je kan? Nampak tak genetik ni, karyotip dia ni? Nampak ni kan? Y ni nampak tak? Kecil nak mati. Kecil je. So dia tak ada banyak sangat information membawa apa-apa genetik. Dia just membawa genetik lelaki perempuan. Dia bila ada Y je kan dia automatik lelaki kan. So dia bawa genetik lelaki. Semua genetik lelaki saja. So nampak tak? Dia kecil bawah ni, atas tak ada. Dia macam kaki je ada. Okay. So dia tak ada information banyak sangat. So sebanyakan information letak dekat kromosom X. So that's why, sebab itulah anak dia ni R kecil terus Y. Y tak boleh nak tolong dia. Kalau dia ada X besar, R besar, anak dia selamat lah. Tapi dia sedangkan Y tak ada apa-apa information, dia tak Y je. So anak dia automatik dapat penyakit hemofilia. Okey, faham? Kalau faham, thumbs up. Okey, faham Kalau tak faham, boleh komen. Okey. Okey, tak ada soalan. Okey. Okay, so yang ni nanti kita buat latihan, kita belajar dulu. Okey, so kaedah mengesan penyakit gangguan gen. Okey, sebenarnya kita ni boleh cek penyakit ni sebelum kita lahir lagi. Maksudnya ibu bapa kalau katakan dia mengandung, katakanlah dia mengandung macam ni, sebelum berkahwin kita akan buat saringan, ujian saringan penyakit thalassemia, hemofilia, semua itulah penyakit tu, saringan tu. Nak tengok sama ada korang ada penyakit tu ke tak ataupun pembawa dan sebagainya. So kalau katakanlah pasangan kita macam saya, contoh saya kahwin kan, saya tak ada, saya normal. Tapi isteri saya ada pembawa penyakit hemofilia. Kan? So bila kita buat ujian genetik sebelum nak kahwin, kita tengok bakal isteri awak ni nak ada penyakit pembawa hemofilia. Okey, dia tengok genetik saya normal. So adakah dibenarkan berkahwin? Dibenarkan berkahwin, tetapi dia akan nasihatkanlah kalau boleh tidaklah. Tapi kalau insya-Allah lah berdasarkan genetik ni anak semua normal, cuma dia akan membawa lah jadi pembawa sebab ada XR, sebab isteri saya, bakal isteri saya tu ada pembawa hemofilia. Tetapi kalau katakanlah saya ni ada hemofilia, isteri saya ada pembawa hemofilia, kita buat cek genetik, memang saya ada hemofilia, dia pembawa hemofilia. So pakar doktor situ dia akan nasihatkan kita supaya
tak berkahwin lah. Macam tu lah. Sama ada korang, dia akan beritahu risiko-risiko anak awak akan dapat, kebanyakan semua anak awak kemungkinan dapat hemofilia sebab saya ada hemofilia, dia pun ada hemofilia, dia pembawa hemofilia isteri saya. So anak dia kebanyakan semua dapat hemofilia. So adakah awak ready untuk dapat anak macam ni? So kalau katakan ready kahwin juga, dia tak akan halang lah, dia akan bagi counselling lah. Dia tak akan halang. Itu terpulang awak. Kalau ada HIV ke apa pun, dia tak akan halang awak untuk kahwin, tetapi dia akan bagi nasihat. So dia bernasihat. So kalau awak kata nak teruskan, dan kahwin lah. Tapi anak awak akan 100% atau 80% kebarangkalian dia atau kemungkinan untuk dapat anak genetik hemofilia itu tinggi. Okay, so macam mana kita nak test sama ada anak kita yang mengandung tu ada penyakit tu ke tak? So kita ada dua kaedah. Satu kaedah amniocentesis. Maksudnya amnio ni adalah air ketumban. Pernah dengar air ketumban kan? Pernah dengar tak? Macam kalau katakan orang mengandung kan, bila nak beranak tu kan, keluar air banyak kan. Air ketumban tu kita panggil amnio. Amnio ni adalah air ketumban. Sintesis ni lah proses Dan kaedah karyotip. Okay, apa yang kita buat nampak ni? Okay, awak nampak ni kan? Ni baby. Baby ni dia kena buat dalam masa minggu ke-15 hingga 20. Sebab apa? Sebab masa tu, kalau awak buat sebelum tu, kenapa tak boleh buat sebelum tu? Kena minggu ke-15 hingga 20 kehamilan. Kenapa tak buat sebelum tu? Kalau awak ganggu di before 15, kemungkinan untuk dapat risiko keguguran sangat ttinggi. Sebab placenta ataupun uri ni tak fully develop. Faham tak? Maksudnya tak betul-betul membesar placenta ni. Sebab itulah kita buat ni 15 ke atas hingga 20 kehamilan. Dan tak boleh buat selepas, kenapa tak boleh buat 20, 21 ke 22, 23? Kenapa dia kata 15 hingga 20? Sebab andai kata kita buat proses tu, anak awak, bukan anak awak lah, anak tu ada penyakit hemofilia, confirm dapat hemofilia yang teruk-teruk punya. So dalam masa 15 ke 20 bulan ni kita boleh gugurkan anak tu. Sebab nyawa baby tu dah bernyawa adalah pada minggu ke-24, 22 hingga 24. Faham ke saya cakap ni? Saya ulang balik. Kenapa amniocentesis ni buat pada 15 hingga 20? Satu, tak boleh kurang daripada 15 sebab placenta ni, uri ni tak fully develop, tak melekat betul-betul dekat rahim. So kalau awak cocok dia, kemungkinan untuk gugur tu sangat tinggi. Satu, kita buat 15. Okay, 15 hingga 20. Kenapa tak buat 21, 23, 24? Sebab once awak dapat result tu, awak boleh decide sama ada awak nak gugurkan kandungan ke ataupun tidak. Okay, kalau katakan orang tu ada anak dia tu ada hemofilia sangat teruk, kita check sangat teruk. So masa umur 20 bulan ke bawah ni kita boleh gugurkan sebab pada umur 24, minggu ke-24 tu, bayi tu dah ada roh. Dia dah ada nyawa. Dia dah nyawa. So bila nyawa, so that's why kita suruh, kita minta je lah antara 15 ke 20 je. Lepas tu kalau lebih 24, kita tak galakkan sebab kita macam ibarat membunuh baby tu. Okay, faham Okay, so pada mulanya kedudukan fetus dengan uterus adalah rahim. Fetus ni, baby ni, dikena pasti menggunakan teknik ultrabunyi ataupun ultrasound. Pernah dengar ultrasound kan? Yang bercheck up baby dekat perut tu kan, ultrasound. Ultrasound ni dia tak bahaya, dia tak ada radiation. Dia just menggunakan bunyi. Okey, memastikan kedudukan fetus sekarang selamat. So apa yang pertama adalah jarum akan dimasukkan dalam berhati-hati dalam bahagian abdomen. Okey, untuk ambil air ketumban tu. Bila ambil, bendalih air ketumban ataupun amnion lah. Saya bagi ketumban supaya awak faham ketumban ni, ini kemudian diemparkan dalam mengeseng bendalih amnion dalam sel fetus. Maksudnya dalam air tu, air ketumban tu sebenarnya ada sel-sel kecil-kecil tau, sel-sel baby ni. So dia menggaru-garu, kulit tercabut sikit. So ada sel-sel tu kita ambil, kita asingkan sel tu saja. Lepas sel tu ada, kita asingkan, kita dapatkan bacaan karyotip dia. Kita buat proses, berdalih tu mengandung kita extract keluar, kita ambil sel saja. Air tu kita buang lah. Air tu kita buang, kita ambil sel saja, lepas tu kita extract dan kita buat proses karyotip. So dapatlah bacaan yang macam ni, yang ni. Tahu karyotip kan? Tahu kan? Ingat kan karyotip tu apa? Kita akan dapat macam ni. Bacaan macam ni. Okey, bacaan macam ni. Yang 1, 2, 3 semua kromosom semua beratur macam ni.
So kat situ kita akan dapat tahu sama ada anak dia ni ada Down syndrome ke, ataupun Klinefelter ke, ataupun Turner. So doktor akan nasihatkan sama ada ibu tu untuk gugurkan. Okay, kalau katakan dapat anak Klinefelter macam ni kan, so anak dia kesian lah. Anak dia mandul, tak ni, lepas tu anak dia akan terseksa. Dan dia tak boleh nak berfikir, bila macam kalau Down syndrome kan, Down syndrome ni awak memang nampak dia okey je, tapi dia ni pembesaran dia sangat terhad ataupun sangat delay ataupun lambat, dan pada umur 20 tahun nanti kan dia ada penyakit sakit jantung berlubang, sakit jantung, sakit ini sebab dia punya badan tu terpaksa tanggung kromosom yang lebih, menyebabkan badan dia tak stable. Okay, sebab itulah bila kalau kita dapat tahu anak Down syndrome, saya galakkan untuk terminate ataupun untuk gugurkanlah, sebab kesian baby tu. Kesian nanti bila dia besar nanti dia terseksa. Okey, tu kalau katakan awak buat lah. Tapi proses ni mahal buat benda ni. Ni mahal sebab memang sangat mahal. So kalau orang ada duit je boleh buat. Kalau katakan tak ada duit, tak boleh buat, memang tak tahu lah lahir je anak dia Down syndrome, tak boleh buat apalah. Okey, so faham Faham? Ada soalan? Okey, faham. Ini awak boleh baca je. Okey, kaedah karotip ni kita buat macam ni lah, karotip. Kita ambil sampel sel fetus tadi tu, kita ambil fetus yang kita ambil asingkan tu, kita incubate ataupun kita letak dalam satu bahagian tu, kita incubate dia biar dia membiak. Kita banyak-banyakkan sel dia. Kita boleh membiakkan sel tu. Proses apa? Mitosis. Kita bagi sel tu proses mitosis. Lepas tu bahan kimia lain ditambah menghentikan mitosis tersebut pada peringkat metafasa. Metafasa maksudnya dia beratur kan. Okay. So bila kita nampak sel tu mitosis pergi ke metafasa, kita stopkan dengan bahan kimia. Lepas tu sel tu kita pindahkan kepada untuk pekatkan sel tu, dan sel tu letak dalam slide macam ni, letak dalam slide mikroskop. Lepas tu kita akan letak dalam mikroskop ni, lepas tu kita tengok sel tu macam mana. So gambar kromosom dipotong, kromosom tu dipotong dan disusun membentuk karotip. Dia kan dia beratur panjang kan. Faham tak? Mitosis kan beratur panjang kan? Betul tak? Beratur panjang-panjang. Dia akan susun jadi macam ni. Macam ni, karotip ni. Dia akan susun, dia tunjuk. So dia tengoklah sama ada awak jangan tanyalah macam dia tahu ini kromosom 1, 2, 3. Orang pakai genetik je tahu bentuk dia macam mana. Dia tahu bentuk dia kena hafal lah. Of course dia akan tahu macam mana bentuk. Nampak tak? Makin besar makin kecil kromosom dia. Ni besar, kecil, makin kecil, lepas tu besar sikit kecil. So dia tahu, orang yang pakai genetik ni akan tahu pattern ataupun bentuk dia. So dia akan susun. So dia akan macam susun, lepas tu tengok apa abnormalities. Kalau katakan dia ada 21, Down syndrome. Kalau dia ada ni, Klinefelter. Susun dapat ni. Okey, dia untuk karotip ni untuk tahu bilangan kromosom sahaja. Untuk tahu genetik macam kawan ada hemofilia ke semua tu, itu kena buat genetik lain, buat test lain. Kalau untuk karotip ni kebanyakan nak tahu pada Down syndrome, Klinefelter atau Turner. Okey, cara dia sama jugalah. Yang ni dia sama juga, dia ambil sel tu, lepas tu dia buat cara lain untuk cek sama ada hemofilia ke, ada penyakit-penyakit lain. Tu detail lagi lah. So ini untuk silibus awak just tahu macam ni je. Okey, faham? Ada soalan? Okey, okey. So aplikasi pendidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. So basically ada 3 je lah. Sains forensik, terapi gen dengan genealogi genetik. Okey, so awak tahu kan orang yang macam katakan ada pembunuhan berlaku. Macam dia nak tahu orang tu siapa yang pembunuh? Macam nak tahu itu anak dia ke anak semua yang tahu kan anak dia ni ke siapa kan? Dia akan buat proses yang sama juga, iaitu genetik. Kita check genetik dia orang. Katakan contoh macam kita nak siasat dia ni anak siapa dia ni kan. Katakan dia buang bayi. Polis check buang bayi. Lepas tu kita tengok dekat rumah tu ada perempuan tu baru dia bersalin. Lepas tu dia kata anak dia gugur kat hospital semua tu kan. Lepas tu polis macam suspect. So dia akan buat lah genetik sama ada betul tak itu anak dia. Macam tu lah. Itu genetik lah. Sains forensik. Ataupun nak tengok katakan katakan orang tu cekik. Tahu cekik? Mati kena cekik. Tekan, cekik. Lepas tu bila orang tu kena cekik, mangsa tu
dia ada refleks je, iaitu dia akan cakar-cakar badan orang tu kan. Cakar-cakar kan. So bila mati je dia, kita akan ambil sampel daripada kuku. Kuku dia ni ada kulit-kulit pemangsa tu. Kulit-kulit tu ada sel tu. Kita ambil sel tu, kita korek dekat kuku dia ni, kita check, lepas tu kita match, kita sepadankan sama ada suspek yang tu betul ke dia punya kuku. Kulit tu betul tak? Sel tu betul tak? Dia punya. So kat macam tu lah cara dia buat forensik punya sains punya genetik. That's why sekarang ni advance lah untuk tahu siapa punya genetik. Okey, terapi gen. Terapi gen ni contoh macam kalau ada hemofilia ke atau penyakit lain lah. Hemofilia, anemia sel sabit. Maksudnya anemia sel sabit ni adalah darah dia tu bentuk sabit. Biasanya darah bentuk bulat kan. Darah merah bentuk bulat, bentuk sabit. So bila bentuk sabit ni fungsi dia berbeza lah. Tak sama macam orang normal. Okay, so kita buat apa terapi gen? Nanti awak belajar lagi detail kat bawah ni. Terapi gen. Okay, terapi gen ni adalah untuk kita buat kita normalkan orang tu. Tapi terapi gen ni baru lagi dan dia kos dia sangat tinggi lah. Okey, contoh katakan cystic fibrosis ni tak payah tahulah. Cystic fibrosis kenapa? Cystic fibrosis. Cystic fibrosis adalah penyakit di mana sel awak tu dia tak ada bulu-bulu tu. Faham tak? Dia tak ada bulu-bulu tu, dia tak boleh nak bulu-bulu tu. So bila bulu-bulu tu tak ada dekat dalam awak punya pernafasan ni, kan habuk-habuk senang masuk kan, bakteria senang masuk. So bila tak ada tu, orang yang ada cystic fibrosis ni penyakit genetik, dia senang dapat infection paru-paru dan sebagainya. Itu general lah saya cerita, tak boleh cerita detail nanti awak tak faham. So dia macam awak ingat je, cystic fibrosis ni lah dia macam bulu, kan kita punya tekak-tekak semua ni ada bulu tau. Bulu untuk buang balik habuk-habuk, bakteria semua kan. Sebab kita kan sedut udara kan. So kalau orang yang ada cystic fibrosis ni, dia tak ada bulu tu, problem bulu tu sangat, dia tak boleh buang balik. So apa yang berlaku adalah dia senang dapat infection ataupun jangkitan kuman kat paru-paru dia. Okay, so yang bahaya lah dia senang sakit. Dan dia boleh menyebabkan fungsi paru-paru dia makin merudum, makin kurang. Okay, so apa yang kita buat adalah kita ambil genetik dia tu, kita tukar supaya dia sihat. Okay, nanti kita belajar detail lagi. So last sekali lah genealogi genetik yang mana kita boleh tahu. Yang ini awak boleh buat ke hospital. Okey, contohnya awak nak tahu awak ni ada penyakit apa kan. Awak ambil darah, dan dia akan kena bayar lebih kurang 1,000, 2,000, 3,000 jugalah harga dia. Dia akan listkan semua penyakit-penyakit yang awak ada potensi terdapat. Awak ada penyakit genetik breast cancer ke, genetik sakit kolon cancer ke, semua benda dia ada. Awak ni ada hemofilia ke, semua satu paper tu akan tulis semua penyakit-penyakit awak mungkin ada risiko dapat sebab awak ada genetik tu. Okay, so kita dapat menentukan salah silap ataupun salu galuh tentang keluarga, keturunan dan sejarahnya, ujian DNA digunakan. Okay, dan itulah pengumpulan genetik untuk tahu masalah salah silap, ayah awak sakit apa, so awak ni ada keturunan. Dia akan listkan semua benda, tapi benda tu mahal sangat lah. Okay, yang 2 dengan 3 ni mahal lah, yang 1 tu murah sikit. Okay, last kali sebelum habis kita tamat ni, macam mana buat terapi gen? Okay, contohnya awak nampak ni Ahmad, dia ada sakit hemofilia. So macam mana kita nak rawat dia supaya dia tak ada hemofilia? Apa yang kita buat lah, kita ambil stem cell. Tahu tak stem cell? Sel stem. Stem cell ni macam sel badan kita yang dia tak jadi lagi sel betul-betul. Okay, stem cell ni kalau awak buat stem cell daripada tulang belakang kita, stem cell tu dia tak jadi darah lagi, tak jadi apa-apa. Dia macam sel yang general, di mana bila dia cukup matang nanti, dia akan jadi sel neuron, sel otak, boleh jadi sel otot, boleh jadi sel apa? Macam-macam sel boleh jadi. Dia boleh jadi macam-macam sel. Faham Itu macam sel stem. Macam sel itu boleh berubah-ubah jadi bentuk lain. Okey, kita ambil stem cell ini daripada pesakit ni. Lepas tu kita ambil genetik normal, masukkan dalam virus. Kita masuk dalam virus ni genetik normal. Lepas tu kita masukkan dalam stem cell kita ambil daripada pesakit tu. Lepas dah masuk dalam pesakit tu, berlakulah apa-apa benda dalam tu, stem cell berubah secara genetik dalam tu. So jadilah stem cell tu jadi normal. Daripada tadi tak ada penyakit, daripada tadi ada stem cell ada penyakit genetik hemofilia, masukkan normal punya genetik tu daripada virus tu kita suntik dalam sel ni.
Lepas sel tu berlakulah proses dalam tu sikit. Lepas tu sel tu akan jadi normal. Lepas tu kita masuk dalam badan manusia balik. So sel tu akan membiak, dia akan jadi sel darah putih, sel merah. So normal semua sel-sel tu. Tetapi proses ni sangat mahal. Dia sangat mahal dan kebarangkalian untuk berjaya tu sangat tipis lah. So dia masih dalam research lagi. Dia masih dalam penyelidikan dan proses sangat mahal. Kalau tak jadi, duit awak tak dipulangkan balik tau. Okay. So last, tu habis hari ni, kita untuk hari ni punya tajuk. Okay, kita ulang balik, kita recap balik. Okay, recap balik. Penyakit gangguan gen. Contohnya hemofilia, buta warna. Albino, tak pasti. Okay, kalau katakan hemofilia dengan buta warna ni, dia punya early adalah recessive. Thanks God, Alhamdulillah sebab dia recessive. Kalau dia dominant, habislah. Kahwin seorang pembawa je, terus anak dia semua dapat. Sebab dia dominant. Tapi Alhamdulillah, Allah dah jadikan dia recessive. So, kena orang tu macam bapak dia ada hemofilia, mak dia pembawa, baru anak dia boleh dapat semua. Okay. So, ingat recessive ni, punya hemofilia dengan buta warna ni ada dalam kromosom X. Dekat kromosom X je. Dia tak ada kat autosom ni. Dia tak ada kat sini. Ni tak ada. Dia kat dalam ni. Dekat dalam ni ada. Dekat dalam X ni. Okay. So, bila dia melibatkan X, dia akan automatik, dia akan jadi terangkai seks. Maksudnya, penyakit yang hanya affect ataupun hanya melibatkan jantina, laki perempuan. That's why penyakit ni banyak pada lelaki je. Perempuan kalau dapat pun dia dapat pembawa. Tapi dia boleh dapat juga, tapi dia pembawa, kebanyakan dia pembawa sebab dia ada X kromosom yang normal. Okay. So macam mana awak nak tahu dia ni anak dia dapat ke tak dapat, kita buat proses pembarisan mekanisme ni. Yang kita buat macam sebelum ni. Saya tulis XR normal, XR kecil hemofilia. So ni bapa dia XY, awak tulis fenotip gender, bapa normal, mak ibu pembawa hemofilia. Genetik induk XY. Awak tak tulis 44 tu, biar je 44 tu sebab kita just nak tengok pada X dengan Y je, betul tak? Sebab dia kan kromosom X dengan Y, kromosom X kan, seks kromosom je kan. So XY, XR. So pecahkan meiosis, dapatlah. Dia terus buat persenjauhan, dia tak buat asasing So dia buat persenjauhan, dia buat XX, XY, ini. So XR besar, XR besar, XR besar, Y, XR besar, XR kecil, XY. So awak tengok jenis semua jantina, nampak tak anak lelaki dia dapat penyakit hemofilia sebab ada R kecil dan Y ni tak tolong dia pun. Y ni kan daripada X saja kan. Y ni tak ada apa-apa information. Kan kecil nak mati, kecil Y ni tak ada information, so dia biar je, dia tak tolong pun yang XR ni. So terpaksalah XR ni tunjukkan diri dia, XR kecil ni. So that's why lah anak dia ni, laki ni dapat penyakit hemofilia. Yang anak dia ni normal, perempuan normal, laki ni pun normal, yang ni perempuan dia pembawa. Kalau kata pembawa, dia sihat tapi dia membawa. So nanti anak dia nanti bila besar dia kahwin, anak dia tu kemungkinan boleh dapat penyakit hemofilia kalau dia berkahwin dengan orang yang ada hemofilia. Okay. So nampak Walaupun bapa dia ni normal, mak dia ni pembawa je pun, tapi anak dia kemungkinan dapat hemofilia. So that's why masa kita nak berkahwin tu, kita akan buat ujian genetik, ambil darah sikit, HIV, buat ujian genetik. So bila katakan mak dia ni baru tahu dia ni ada pembawa hemofilia, kita akan bagi kaunseling. Okey, puan tahu kan yang puan ni ada pembawa dan walaupun bapa ni normal, tetapi untuk dapat kebarangkalian adalah 1/4. Still ada kan 1/4 anak. Katakan awak anak puan ada 4 orang. Satu tu mungkin dapat penyakit hemofilia. So puan bersedia tak? Tersedia tak? Tapi hemofilia ni problem dia bila luka je. Kalau tak luka okey je. Okey. Okey, alright. So macam mana kita nak kesan gangguan genetik tu, kita tengok pada dua kaedah ni, amniocentesis dengan karyotip. So amniocentesis lah, amnio ni air ketumban. Air ketumban ni kita ambil, kita inject dalam masa minggu ke-15 hingga 20. Kenapa 15 hingga 20? Sebab sebelum tu tak boleh, sebelum 15 minggu ke-15 tu tak boleh sebab anak dia
Kalau awak ganggu je, kemungkinan boleh gugur. Sebab plasenta ataupun uri dia tak betul-betul melekat pada rahim. Tapi kenapa tak buat daripada 20 lebih ke atas? Sebab masa itulah 15 ke 20 ni, bayi tu tak hidup lagi. Dia start 24 baru hidup. So bila katakan terbukti yang dia ni ada penyakit hemofilia ke, buta warna ke, Down syndrome, kita boleh bagi masa untuk ibu bapa tu decide nak gugur ke tak. So kalau gugur, still tak membunuh lah sebab dia tak menyawa lagi. Dia 22 baru menyawa, 23, 24 tu baru menyawa. So itulah kita buat 15 hingga 20. So ni prosesnya, boleh baca balik. Proses dia kita ambil sel tu dalam, so sel tu kita buat kaedah kariotip ni. Kita biarkan dia, kita kumpul, lepas tu kita letak dalam slide, tengok mikroskop, kita potong-potong, kita susun dalam bentuk kariotip macam ni. Okay. So orang pakai genetik yang tahu besar-besar macam mana. So dia susun, dah siap. So tengoklah apa problem kat sini. Okay. So last sekali adalah ini aplikasi lah. Kenapa kita belajar genetik? Satu sains forensik, terapi gen dan genealogi genetik. Dan last sekali adalah proses terapi gen ni. Kita nak buat macam ni, kita nak siapkan orang tu. Kita ambil stem cell dia dekat tulang belakang ni, yang sel dia tu tak boleh nak sel yang boleh bertukar-tukar jadi sel lain. Kita ambil sel tu, kita elokkan sebenarnya sel tu dengan proses macam ni, lepas tu masuk dalam badan tu balik. Lepas tu sel tu bila masuk dalam badan, dia membiak. Biak, so jadilah darah sel larik, darah sel merah, sel darah putih dan sebagainya. So lama-lama dia sihat lah. Okay, so kita buat latihan. Okay, so ni apa, tak tahu mitosis ke meiosis ni. Okay, cuba try buat. Ada soalan? Tak juga, ada dekat sel. Kalau dia gantung pada umur korang lah. Kalau baby lagi, dia banyak dekat sel badan kita, banyak lagi. Sebab baby kan banyak stem cell nak membiak. Bukan biak, nak membesar. Tetapi kalau dah tua, kebanyakan tulang belakang ataupun dekat kita punya tulang pinggul. Kita panggil femur. Tulang pinggul yang, tahu tulang pinggul yang dekat punggung korang tu, dekat situ kan ada tulang ni kan. Tulang situ yang menghasilkan sel darah merah. So situ yang akan kita ambil juga. Som-som tulang Kau panggil som-som tulang, som-som tulang. Som-som tulang kat tulang belakang ataupun dekat pinggul, kita punya pinggul. Tapi sakit lah proses tu, nak tebuk, drill, lepas tu keluarkan som-som tulang tu sikit. Okey, menjawab Dia bukan tulang belakang je, ada dekat tempat-tempat lain. Basically dekat tulang-tulang yang besar lah. Tulang yang meja besar. Contoh tulang femur atau bukan tulang pinggul, tulang kaki. Sini kat kaki ni. Nampak ke? Tak nampak kau berdiri Kat sini kat kaki. Tulang kat kaki dekat peha, tulang kat peha tu. Kita akan ambil kat situ sebab situ memang aktif lah untuk sel-sel stem cell. Okey, ada soalan lagi? Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita buat latihan jap. Okey, Rajah 5.1 menunjukkan fasa-fasa pembahagian sel. Okey, KLMN. Namakan jenis pembahagian sel yang ditunjukkan di Rajah 5.1. Okey, so awak rasa ni apa? Pembahagian sel apa ni? Nampak kan? Saya scan. Okey, kenapa awak kata mitosis? Kalau saya tengok, kenapa saya tanya mitosis? Kenapa bukan meiosis? Apa yang menyebabkan awak tahu ni mitosis? Tak tahu juga. Yes, pandai. Bukan kromosom homolog. Ataupun, awak perasan tak? Kromosom dia ni, macam mana? Okey, kalau katakan satu dia bukan kromosom homolog, maksudnya dia beratur ni satu line je, dia bukan dua line. Itu satu. Kedua, awak perasan tak? Dia tak ada macam ni. Putih, lepas tu jadi hitam.
Dia tak ada proses penyilangan tu. Kita boleh bukan. Kalau okay, check to everyone. Okay. Okay, so pertama awak nampak tak kromosom dia satu line. Kedua awak nampak tak kromosom dia tak ada macam berbeza-beza warna. Macam ni, ada hitam, ada putih, hitam. Nampak putih-putih je, hitam-hitam je. So bila awak nampak je benda tu, awak tahu itu mitosis. Memang nampak mitosis terus. Kalau awak nak tahu ketara, awak nampak ni. Dia tak ada warna-warna macam ni, dah tahu. Dia tu mitosis. Tapi kalau awak nampak macam ni beratus tu panjang, kemungkinan dia meiosis yang kedua, kita tak tahu kan. Tapi nak tahu exactly macam mana awak tahu itu meiosis, awak tengok je. Dia warna dia sama je. Warna putih, semua warna putih. Warna putih, warna putih, warna hitam, hitam. Putih, putih, hitam, hitam. Tak ada warna putih, lepas tu sikit putih kan. Tak ada kan. Tak ada proses penyilangan. Tak ada. Okay, so itu cara awak nak tahu. So jawapan dia lah mitosis. Okay. Cuba susun macam mana proses ni. Pemberian sel ni. Mana yang daripada proses tu daripada start dengan habis. KLMN. Betul? Tak nampak. MN. Ni contoh soalan SPM. Yes, ni contoh soalan percubaan tahun 2023 baru-baru ni. Macam ni tanya soalan. Saya nak bagi awak biasa buat soalan SPM. Kan nanti kan bila SPM awak terperanjat pula kan. So soalan macam ni je, simple kan soalan dia. Tak ada simple sangat, okeylah. So MNLK. So MNLK. Okey betul? So faham kenapa MNLK? So ni masa ni adalah profasa. Dia macam nak beratur-beratur. Kromosom profasa apa jadi? Kromosom makin menebal. Nampak? So bila dah menampak macam ni, dia metafasa. Dia beratur. Beratur. Lepas tu dia berpisah ke kutub utara, kutub masing-masing lah, kutub kanan kiri. Lepas dah berpisah, automatik dia punya sel nukleus terbentuk sebab nukleus ni saya cakap kan, nak penjarakan balik kromosom tu kan. Tak nak bagi kromosom tu lari. Lepas tu dia akan berpisah. Nampak tak? Bila macam ni lah telofasa. Okay. So MNLK. Okay, bagus. Yang ni. Cuba try buat. Ni penyakit gen tadi kita buat. Tapi yang tadi kita buat hemofilia kan, penyakit yang darah tak boleh berhenti tu kan. Kali kita buat pewarisan buta warna. Buta warna pun dia menyebabkan dekat X kromosom juga Okey. Awak nampak ke jelas? Nampak kan? Okey, awak tengok kan. Kita dah lambat. Okey, kita buat ni je. Saya tolong awak buat sekali lah. So 5.2 menunjukkan raja skema pewarisan buta warna. Okey, fenotip induk, bapa dia normal. Ibu dia pembawa buta warna. So kalau pembawa ni anak dia seorang satu dapat. Cikgu gambar tak jelas. Okey, jap. Okey, jelas ke? Okey, ataupun saya bagi dalam grup sekejap supaya awak boleh rujuk sendirilah sekejap. Okey, saya dah hantar lah. Sekejap. Okey, dapat kan? Okey, awak boleh rujuk kat situ. Kalau awak tak nampak, awak boleh tengok dekat WhatsApp grup WhatsApp. Saya ada letak gambar. Okey, so skema ni bapa dia normal. Ibu dia pembawa buta warna. So kat sini saya nampak lah. Kalau bapa dia normal, mak dia pembawa, anak dia seorang affected lelaki. Confirm. Yang lain semua tu maybe ada atau maybe tak ada. Macam tadi kita buat kan? Nampak tak nota tadi kita buat kan? Mana tadi? Kalau awak nampak kat sini kan? Kalau bapa dia normal, mak dia pembawa, anak dia seorang lelaki affected ataupun dapat penyakit tu.
Okay, so sekarang sama juga. Sama juga proses semua dia kata buta warna bukan hemofilia. Dia sama je hemofilia. So dapat tak? XB besar ni maksudnya normal B. Dia sebab buta warna ni adalah recessive. Dia bukan dominant, dia recessive. So XB besar Y. Sebab Y tak ada apa-apa maklumat. So dia Y je lah. Dan ibu dia XB besar, XB kecil. Okay, nampak So B kecil ni ada. Mak dia pembawa ni. Tapi mak dia tak sakit. Sebab ada XB besar tolong mak dia. Tolong dominan kan. So bila proses meiosis pecah-pecah, awak buat proses persenyawaan, dapatlah XB besar, XB besar, XB besar, XB kecil, XB besar, Y dan K. Okay. So apakah genotip K? Cuba komen. Apa genotype K kat sini? XBY. Okay, betul. So X, B, Y. Okay, so dapatlah. Jawapan awak tulis XBY. Dah dapat satu markah dekat SPM. Senang kan soalan SPM? Kalau awak faham. Satu markah dapat dah. Kebarangkalian mendapat anak perempuan pembawa. Okey, anak perempuan. Okey, saya dapat ni kan. Yang mana pembawa? Yang ini penyakit. Sebab XB kecil, Y kan awak tulis tadi. XB kecil, ni penyakit. Yang ni pembawa ke tak? Ni normal. Ni pembawa. So, awak tulis kebarangkalian untuk dapat anak perempuan berapa persen? Kebarangkalian ni awak kena tulis persen tau. So, kalau persen, awak kena tulis macam ni. Nanti awak kena belajar, saya rasa ada tajuk dekat mathematics, Cikgu Adhar nanti ajar, tentang kebarangkalian. So, kebarangkalian. Tapi sebenarnya kebarangkalian ni dah belajar masa form 3. Tapi kalau awak tak ambil, tak belajar form 3, awak tak ingat sangat lah, tak tahulah benda ni. So, kalau ada yang dah belajar pada form 3 tu, dia akan faham lah sikit pasal kebarangkalian ni. So, kebarangkalian ni, sekejap. Okay, kebarangkalian ni, orang akan nampak yang mana yang anak dia mendapat pembawa. Pembawa macam satu, yang ni kan. Yang ni saja pembawa Anak dia pembawa. Yang lain tu bukan pembawa, tapi anak perempuan pembawa. So XB besar, XB kecil lah anak perempuan. Dia kata dah spesifik dah. Mendapat anak perempuan pembawa. So yang inilah confirm yang ni. Okay, so 1/1 ni penyakit dia 1/4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. So per 4 darab dengan 100. So awak tekan kalkulator, awak dapat 25%. Okay? Faham? Saya ulang balik ke? Nak saya ulang balik? Okey, kebarangkalian tu adalah kemungkinan berapa banyak, berapa persen anak dia boleh dapat. So macam nak buat, dia kata kebarangkalian anak perempuan pembawa. So perempuan XX ambil kat sini. So dapat tak B kecil kat sini? So dia pembawa kan? So bulatkan dia seorang je. 1/4. Kita ada 4 anak ni. 1, 2, 3, 4 per 4. So 1 bahagi dengan total anak 4 orang. Darab dengan 100%. Sebab kebarangkalian dia kena tulis dalam bentuk peratus. So awak tekan kalkulator, awak dapatlah 25%. So awak tulis ni 25%. Dapat 2 markah terus. Basically macam ni, dia 2 markah ni sebenarnya apa? Dia nak tengok awak tulis macam ni. Dia tulis macam ni. 1/4 darab dengan 100%. Awak tulis sama dengan 25%. So awak buat calculation macam ni, awak buat pengiraan macam ni, dapat 1 markah. Ni pun dapat 1 markah. So dapat 2 markah. Lepas tu dapat 2 markah sini. Okay, faham? Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita next lagi, buat soalan satu lagi. Okay, last kali ni. Sepasang suami isteri menghidap penyakit hemofilia. Maksudnya, sepasang suami isteri. Maksudnya, suami dia pun ada, isteri dia pun ada hemofilia. So, memang anak dia confirm 100% anak dia dapat hemofilia. So, terangkan kaedah macam mana nak mengelak penyakit ini diwarisi kepada anak mereka. Okey, apa jawapan awak? Kita buat apa? Apa kaedah yang kita boleh sihatkan orang tu tadi kita belajar?
Sepasang suami isteri mengidap penyakit hemofilia. Terangkan kaedah. Kita ada belajar 2 kaedah tadi kan. Kaedah hemostasis dengan ni. Tapi kita ada kaedah macam mana kita nak sihatkan orang tu kan. Yes, terapi gen. Yang saya cakap mahal nak mati tu. Beratus-ratus ribu kena buat. Beratus-ratus ribu tau buat proses tu. Berjaya tak berjaya tu belakang cerita. 1,000 tu doktor tu dah kaya. Awak kalau kata orang tu sakit, tak ada berjaya, sakit lah. Sebab itulah saya tak galakkan lah pun buat. Susah juga sebab mahal kan. Melainkan awak ni awak nak billionaire ke, tak kisah. Okay, so sepasang suami isteri menghadap penyakit hemofilia. Dia kata terangkan kaedah. Maksudnya jawapan dia 2 markah. Dapat 2 markah kan? Okay, jawapan dia 2 markah. So 2 markah ni, awak macam mana dapat 2 markah? Awak kena tahu 1 jawapan situ, terapi gen. So tu dia lah. Terapi gen. 1 markah. Sebabkan dia kata terangkan, so awak akan terangkan lah. Apa terapi gen ni? Terapi gen ni dia apa, proses apa? Menyisipkan tu adalah memasukkan genetik normal ke dalam sel stem dan kemudian dah cukup sebab dia 1 markah je. Okay. Macam ni pun dah cukup dah. Tak payah masuk dalam badan dulu lah, tak ya? Sebab dia 1 markah je. So, ingat, kalau jawab soalan percubaan ke apa-apa, saya bagi tahu tips awal-awal lah. Buat soalan apa-apa, kalau macam kata-kata awak sekarang ni dah download soalan percubaan, nak buat try soalan satu ni, soalan salah satu pasal genetik ni, first, awak tengok 2 markah. 2 markah maksudnya bukan sesenang awak jawab. Awak kena cakap. Dia tak beritahu pun kaedah apa sini. Dia kata terangkan kaedah tu. So awak cakap, terapi gen 1 markah. Dia kata terangkan, maksudnya awak kena terangkan apa terapi gen tu. Kita masukkan atau menyisipkan genetik normal, orang yang sihat, normal, ke dalam stem cell kita dan kemudian kita masuk dalam pesakit tu balik. Itu je. Sebab dia 2 markah. Kalau dia kata terangkan proses terapi gen, 4 markah. So awak kena buat macam ni lah. Awak kena cerita daripada ni. Itu selalu soalan esei lah. Kalau soalan esei, dia boleh keluar macam ni. Terangkan kaedah proses terapi gen. Awak kena tulis lah. 1, stem cell dikeluar. Kena hafal lah. Pertama, stem cell dikeluarkan daripada sakit. Kemudian gen normal masukkan dalam virus. Dan virus tu kita buat termodifikasi tu masa kita berubahkan, kita masukkan genetik ni masuk dalam okey, jap. Termodifikasi tu adalah macam ni. Virus ni kan ada genetik dia sendiri. Kita potong, kita masukkan dalam ni, normal jadi panjang balik. Ini kita panggil sebagai termodifikasi. Kita modify, kita ubah suai genetik virus tu. Virus ni lah macam medium je untuk masuk dalam sel. So dia masuk dalam sel, dia tukar sel dalam tu, masuk dalam ni, masuk dalam manusia balik, dari normal. So stem cell tu akan membiak jadi normal cell. Okay. So kalau kata soalan esei ditanya, terangkan terapi gen 4 markah, awak kena tulis macam ni lah. Sebiji ayat dia macam ni. Tak sebiji pun tak apa, tapi awak kena ada keyword lah. Macamnya cell stem. Awak tulis sel biasa tak boleh lah. Awak kena pakai stem cell. Wajib pakai stem cell atau pakai sel biasa. Tak tahu lah. Keyword dia lah sini. Cell stem dikeluarkan daripada sakit. Dikeluarkan pun dah boleh lah. Kedua, gen normal dimasukkan dalam virus. Ketiga, virus tu buat termodifikasi. Dia buat modify dia punya DNA tu masuk dalam sel dia. Lepas tu kita masukkan dalam sel. Dah 3 markah. Keempat, stem cell berubah secara genetik dan kemudian kita masukkan dalam sel pesakit tu balik. Dalam pesakit, kemudian sel yang diubah secara genetik menghasilkan protein ataupun hormon yang diingini. Okey, yang pasal menghasilkan protein dan hormon ni susah sikit saya nak cerita lah sebab macam mana? Okey, badan kita ni sebenarnya menghasilkan protein sendiri tau. Contoh rambut. Rambut ni lah protein tau. Rambut, kuku kita semua protein. So macam mana protein ni, rambut kita ni boleh terhasil? Datang daripada maklumat daripada genetik ni. So bila stem cell ni berubah jadi genetik dah normal, so automatically rambut saya pun
Kalau kata dia bawa kita katakan saya ubah rambut kan, ubah rambut, saya masukkan DNA yang rambut warna perang dalam virus ni, masuk dalam ni sel-sel, lama kelamaan rambut saya akan jadi warna perang. Okay, which is berdosa lah kan, sebab mengubah ciptaan Tuhan. Tetapi kalau yang ni dia dikira sebagai keperluan penyakit kan, kita nak sihat kan, penyakit ada keperluan, so dia ubah lah. Sebab tu lah awak perasan tak, sekarang ni kan kita boleh, orang putih, orang luar, dia boleh nak macam anak dia nak mata biru lah, walaupun mak ada bapak ni tak ada mata biru ni. Saya nak anak mata biru, anak hidung mancung semua ni, buat proses macam ni lah, termodifikasi, which is haram lah dekat Malaysia, haram dekat Islam, haram lah. Maksud kita ubah sifat Allah yang tetapkan. Kita tukar masuk virus, masuk dalam baby tu, baby tu akan tukar-tukar macam ni lah, cara-cara dia. Okay, cuma mahal lah, mahal, sangat mahal. Okey, ada soalan sebelum kita tamatkan kita punya kelas hari ni? So terapi Jan, ni explanation. Dah, 3 tu je. 3 soalan ni je saya bagi. Ni soalan percubaan tau. Ni betul-betul soalan percubaan. So kalau awak nak belajar lagi, awak boleh buka soalan percubaan daripada tahun 2022, 2021. Awak try buat dekat awak online je, awak download je. Saya nak tanya, kalau bisu pekak dominan ke resesif? Saya tak pasti sama ada penyakit bekak dengan bisu ni dia genetik ke. Saya tak. Dia bukan disebabkan kromosom, tetapi disebabkan masa baby tu sama ada dia pekak semua jadi, lahir terus pekak, ataupun dia pekak masa dah lahir. So kalau kata saya ambil sebagai pekak lah kan. Pekak yang lahir pekak. So kebanyakan yang bisu yang pekak ni, masa dia pembentukan fetus tu, pembentukan bayi tu, ada something wrong, which is vocal cord dia ataupun dia punya apa ni, kebanyakan orang yang bisu, dia ada pekak sekali, dia tak boleh dengar. Sebab tu bila dia pekak, dia lahir dia tak boleh dengar apa-apa, so dia tak boleh nak bercakap, so automatik dia bisu. Dia tak reti sebab dia tak dengar mak bapak dia cakap, so dia akan jadi bisu. So jarang sekali dia bisu tapi dia pekak. Memang jarang sekali lah berlaku. Kalau macam tu, kalau dia bisu tapi dia pekak, bisu tapi dia boleh dengar, kebanyakan semasa dia lahir tu vocal cord atau peti suara dia ni tak well developed. So masa dia lahir tu, peti suara ni tak hidup, tak berfungsi dengan betul, so dia bisu. Tetapi kebanyakan dekat dalam Malaysia atau dalam dunia ni, penyakit dia come in combo, datang dengan combo, pekak dan bisu. Dia tak ada bisu je, dia pekak dengan bisu. Sebab apa dia bisu? Sebab dia dah pekak pada awal, dah lahir sebab something wrong masa pembesaran tu, gegenan telinga dia problem ke dan sebagainya. So bila dia dengar mak dia tak bercakap, dia tak boleh nak, lidah dia tak boleh nak train, so automatik anak dia bisu, dia tak dengar orang cakap. So kalau nak tahu, awak kena, biasanya bahasa bayi tu kita akan buat check up lah. Kita akan macam doktor akan check up lah, macam buat check up sama dia ni bisu ke, dia ni pekak ke tak kan, anak dia pekak ke tak. So nanti itulah kita akan buat macam-macam benda lah. Kita akan boleh pasang telinga aids, hearing aids tu supaya anak dia boleh dengar, ataupun kita buat pembedahan, betulkan balik struktur tu ke sebagainya lah. Okay, so dia tak ada yang resesif semua tu kebanyakan pekak bisu ni dia bukan genetik. Dia boleh genetik tapi something wrong masa dia mengandung tu, ada gangguan genetik tu, gangguan masa nak pembesaran baby tu. Tapi dia jarang berlaku untuk keturunan lah. Okey? Ada soalan lain? Okey, tak ada soalan. Okey, itu saja daripada saya. So kalau anything ada soalan, just message dalam ni lah, group. Saya prefer jawab dalam group lah. Okey, itu saja. Assalamualaikum.